صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صافوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني. Rahsia hati, rahsia dalam sembahyang, kerja hati dalam sembahyang, 6 kerja hati. Kita ulang. Yang pertama ialah hadirnya hati, hudurul qalb. Istilahnya tak boleh menerawang hati. Kita mesti kena hadirkan hati kita, ya. Yang kedua, tafahum, memahami. Faham ialah terbagi kepada 3. Faham bacaan, faham perbuatan dan faham perasaan. Faham bacaan, apa makna Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira? Apa makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Apa makna subhana rabbiyal a'la wa bihamdih? Apa makna sami'allahu liman hamidah? Kena tahu maknanya. Kena tahu maknanya, ya. Lepas itu dalam mazhab Syafi'i, mempelajari bahasa Arab wajib hukumnya. Bukan sampai boleh cakap bahasa Arab, dengar atau berita Arab. Paling tidak dalam sembahyang tu kita tahu maknanya, ya. Baik, ya. Jadi tafahum dari bacaan, faham dari perbuatan. Ketika rukuk, tarik jari di mana? Dan ketika jari atas lutut ni kembang ke, rapat ke, ngadap macam mana ke? Dan jari ketika atas lutut kita rukuk ke, sunat ke, wajib ke? Kena tahu. Kena tahu segala perbuatan, gerak-geri ujung rambut, ujung kaki dalam sembahyang tu ada disebut. Rambut ada ceritanya, telinga ada ceritanya, tangan ada ceritanya, lutut ada ceritanya, ujung-ujung jari pun ada ceritanya. Jadi kena faham setiap gerak-geri perbuatan kita. Dan faham perasaan. Ketika aku berdiri, aku baca wajah tu wajhia, apa nak rasa? Ketika aku mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa yang aku bicarakan depan Tuhanku ni? Ketika aku mengatakan subhana rabbil a'la wa bihamdi, dan aku sujud pada Tuhanku, betapa aku menghinakan diri depannya yang maha besar. Itu faham akan perasaan, ya. Itu dalam kitab Muniyati Musalli semua ada sebut, ya. Kemudian dan kitab Syarhus Salikin ada sebut. Itu apa kita boleh katakan tadi. Yang kedua itu tafahum. Yang ketiga ialah kita merasa ta'zim lillah, mengagungkan Allah. Yang kau ngadap ni siapa? Bukan orang besar. Yang ngadap ni siapa? Maha besar. Menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan akhirat, menciptakan syurga neraka. Kita sedang menghadap kepadanya. Jangan main-main istilahnya. Kau jangan main-main tahu. Ini kau nak jumpa bukan sembarang orang tahu. Orang besar. Siapa orang tu? Siapa orang tu? Kan kita punya rasa berdebar-debar kan. Ni Rabbul Alamin. Sebab itu Sayyidina Ali, kalau orang dengan bang aja mukanya pucat. Pucat mukanya pasal takut nak ngadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Ali dengar bunyi bang aja mukanya pucat. Imam Haddad lepas sembahyang sunat qabliyah di dalam rumahnya, nak pergi sembahyang masjid, nak tunggu orang kamat, satu orang ajak berbual, dia dah tak sanggup nak layan lagi. Pasal apa? Hatinya dah cemas, dah panik nak ngadap Tuhannya, dah tumpukan perasaannya. Ta'zim lillah. Kemudian yang keempat ialah apa? Rasa haibah kepada Allah, sehingga menimbulkan khauf. Kita ni dah banyak cuai, banyak salah, banyak macam-macam, sengadam nak ngadap Tuhan, nak dibentangkan pada kita segala perilaku kita yang jelek-jelek itu, semuanya tu, ya. Maka kita nak menghadap Tuhan yang dah mengetahui segala rekod kita, yang boleh tindak atas kita. Kerana takut. Contoh, seorang pekerja yang dah banyak buat silap, datang lambat, kerja tak komplit, selalu macam-macam hal. Sekarang bos panggil, nak ngadap bos, takut tak? Takut sekali, takut, menggeletar. Kenapa? Silap-silap boleh kena pecat. Kenapa? Silap-silap boleh kena ambil tindakan mahkamah kalau dia ada buat satu perkara yang menyalahkan undang-undang. Allah, takut sekali, takut. Takut, paling tidak kena potong gaji. Allah, macam mana ni? Cemas tak? Nak ngadap Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak jaga dosa kita. Selamba ngadap Allah Ta'ala macam tak bersalah. Kalau baca bukan main lagi, macam orang tak bersalah. Sempat, aku nak lagu apa hari ni? Nanti kau dah banyak salah tau. Kau dah banyak salah. Nak ngadap bos, aku nak depan bas, aku nak menyanyikan lagu apa, aku nak dindangkan apa. Janganlah. Kau boleh tercakap depan bos dah cukup bagus. Sebab itu orang saleh kalau sembahyang, suara mereka tu, bukan mereka tak suka lagu, tak boleh terkeluar lagu. Takut pada Allah Ta'ala. Tak sanggup nak mengeluarkan lagu. Berdosa gini. Kalau orang baca sembahyang berlagu, kita suka. Kau boleh bacalah, aku pun suka dengar.
Tapi kalau akunya sendiri, aku tak boleh nak terkeluar. Tak boleh terkeluar lah akunya. Takut pada Tuhan. Ya. Jadi yang keempat tadi, rasa haibahnya Allah menimbulkan khauf dalam diri kita. Yang kelima ialah raja. Dah banyak dosa, dah banyak gitu, harap ampun ya Allah. Harap ya Allah, terima ya Allah. Yang keenam ialah tazallul. Ataupun menghinakan ataupun haya, menghinakan diri ataupun malu dengan Allah, malu tunduk depan Allah, malu dengan Allah kita buat maksiat, Tuhan nampak, malu Tuhan tahu jelek kita, malu Tuhan tahu sekarang sembahyang menghadap aku dalam masjid pakai serban konon, pakai jubah konon. Tadi ketika tak di depan aku, ketika tak depan jemaah, apa engkau pakai? Siapa engkau bergaul? Apa engkau cakap? Tak malu ya? Allah, semuanya. Orang tak tahu, orang tak tahu. Allah tahu, tak malu kan menghadap Tuhan yang mengetahui ahwal kita. Malu dengan Allah Ta'ala. Dah begitu, macam-macam nikmat, macam-macam budi Allah Ta'ala kita terima. Segalanya kita terima daripada Allah Ta'ala. Kita berani derhaka dan dia tahu pulanya. Tak akan malu, tak akan takut kita pada Allah Ta'ala. Itu 6 kerja hati dalam sembahyang. Ya. Kita kena perhatikan. Sebab itu orang salih dalam sembahyang, mereka bicara dengan Allah Ta'ala. Mereka luahkan depan Allah Ta'ala. Mereka dibicara oleh Allah Ta'ala. Allah sifatnya berkata-kata, mereka dibicara. Jangan bilanglah macam bicara Allah Ta'ala macam mana itu. Nah, memanglah kita mana Allah Ta'ala mana ada pakai suara bercakap bicara, tapi ada feedback. Dalam sembahyang tu apa-apa masalah kau cakap dalam hati dengan Allah Ta'ala. Kau luahkan, ya Allah aku ada masalah ni, Allah aku ada masalah ni, Allah aku ada begini. Masalah paling besar ialah takut mati tak dalam husnul khatimah. Itu masalah paling besar kita. Masalah paling besar aku paling banyak dosa. Masalah lagi besar, ya Allah aku tak ada amal. Masalah lagi besar, aku susah nak istiqamah. Masalah lagi besar, nafsu aku masih gejolak. Itu semua masalah-masalah besar. Asyik masalah-masalah dunia, masalah kedai, masalah bisnes, itu saja. Itu bukan masalah. Itu pun boleh kau curahkan pada Allah Ta'ala. Pun bolehlah kau curahkan pada Allah Ta'ala. Nanti dalam sembahyang ada adjustment dalam hatimu. Lepas Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kok hilang masalahnya. Kok rupanya kau pandang itu bukan masalah pun. Setakat aku yang panik sendiri, rupanya nothing pun. Rupanya bukan orang kacau aku, pasal aku kacau orang. Sebab itulah orang geram dengan aku. Allah. Kita diberi pandangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bermakna kita dibicara oleh Allah Taala. Diladeni segala perkara yang kita kemukakan depan Allah Taala. Ladeni apa ladeni? Dilayani. Kita dilayan oleh Allah Taala. Apa yang kita luahkan tadi dilayan oleh Allah Taala. Sehingga hati kita tadi penuh kecamuk ketika menghadap Allah Taala. Penuh keluh kesah, penuh pengaduan. Lepas sembahyang penuh ketenangan, boleh gembira dalam sembahyang, macam-macam arahan Allah Ta'ala berikan kepadanya. Ya. Orang saleh dengan sembahyang, dia berikan warid-warid oleh Allah Ta'ala, macam-macam dia dapat. Dalam sembahyang dapat ilham. Kalau dia orang ahli bersyarah, lepas sembahyang dapat ilham. Apa nak cakap lepas apa sembahyang ni, apa dalam pada ceramah dia, apa nak cakap. Dalam sembahyang juga, kalau dia deal dengan orang, Allah Ta'ala bukakan hati-hati orang ni begini, hati. Dan nampak ada sikap orang ni, perilaku orang ni menunjukkan watak dia macam mana. Dan kita kena ambil jaga macam mana. Subhanallah. Dalam sembahyang boleh peroleh macam-macam dalam sembahyang. Menghadap kepada Tuhan yang Maha mengetahui. Menghadap kepada Tuhan yang kita mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Menghadap kepada Tuhan yang kepada kita Raufur Rahim. Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan yang selalu menyebutkan namanya Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, takkan tak ada kesan dalam hatimu. Jadi orang saleh betul-betul ada sir mereka dengan Allah Ta'ala, ada kontak Allah Ta'ala, ada bicara dengan Allah Ta'ala dalam sembahyang mereka. Ya. 2 rakaat sembahyang mereka saja settle masalahnya. Allah semuanya. Ya. تساد في المهدي